Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Saran jangan. Seperti kita dekati orang besar, hati-hati. Orang tokoh kalau besar nak dekati dia sangat bagus, tapi niat kena jaga. Niat dekati wali, ulama, orang besar-besar ni, tokoh-tokoh YB, menteri dan sebagainya, kalau kita nak dekati dia, nak ziarah dia ataupun nak ada hubungan dengan dia, jaga betul-betul niat. Aku dekati dia, aku pergi jumpa dia, aku ziarah dia, bukan sebab aku nak aku viral, bukan sebab orang nak orang kata aku ni ada orang yang besar dengan aku. Tak. Tapi kerana Allah silaturahim selesai. Nak ambil faedah, mustafid saja itu. Okey ya. Hati-hati tu orang yang duk ziarah ulama, wali-wali tu, kita angkat gambar post dalam Facebook. Niat tu hati-hati. Saya tak kata mereka tak ikhlas, tapi jagalah niat kita. Pesanan untuk diri kita semua. Okey ya. Allah senang. Tak mau sikit pun hati kita nak orang kata kita ni somebody. Kita ni seseorang, kita ni macam orang yang special kita. Kita nak pandangan Allah SWT. Allah senang. Kita pakaian kita nak pandangan Allah. Kita nyampaikan ilmu, kita nak pandangan Allah. Kita main balik ilmu, nak pandangan Allah. Kita dekati awliya salihin, nak pandangan Allah. Kita dekati ulama, nak pandangan Allah. Khidmat pada tuan guru, ustaz kita, nak pandangan Allah. Bukan nak dibesarkan oleh kawan, bukan nak dibesarkan oleh masyarakat, bukan nak diagungkan oleh orang. Kita cakap isu-isu yang besar kadang-kadang, bukan sebab kita nak viral, bukan sebab kita nak besar nama kita. Tapi sebab kita nampak ini penting untuk aku cakap. So, selesai. Allah senang amat. Dan aku cakap, aku niat nak menutup pintu fitnah. Selesai. Cukup. Allah senang amat. Okay, ya? Tetapi zaman ni nak memadam fitnah macam kita nak padam api yang besar dengan ayak yang baldi. Ayak satu baldi ya. Api satu tinggi gunung nak padam. Itu zaman ni. Sebab itu jangan tekanan kalau kita nak padam fitnah tak terpadam-padam. Tenang saja. Zaman dia. Api satu gunung, tiba satu baldi ya. Kita tuang bukan nak padam fitnah. Macam saya cakap kata, tak payah ambil isu lah. Bukan saya nak padam fitnah sebab fitnah tak dapat dipadam. Tetap akan terus viral, akan terus lagi teruk. Kita cakap ni bukan sebab kita nak padam api yang besar, sebab tak mungkin padam. Tapi kita tuang juga ayat ni untuk apa? Supaya nanti jawab di akhirat. Allah kata engkau tahu kan benda ni, engkau kena nasihat orang jangan masuk dalam fitnah. Kenapa engkau diam? Jadi saya bukan nak padam fitnah. Tak dapat dipadam fitnah yang ada di zaman ni. Saya tuang tu hanya nak jawab dengan Allah nanti. Ya Allah, aku cakap dah ya Allah. Aku mengaji dengan guru pesan macam ni dan aku pesan balik kepada orang yang mengaji dengan aku. Alhamdulillah cukup, selesai. Kongsi saja, aku kongsi saja. Aku nak ajak-ajak, aku kongsi saja. Allah SWT. Jangan sampai Allah tanya, kamu ada ilmu, kamu belajar pada guru kamu, dia kata kalau hadapi fitnah, kamu pendirian kena buat macam ni. Di akhir zaman, Rasulullah dah kata macam ni. Apa kamu tak cakap? Kamu tengok orang yang duduk dengan kamu, masuk dalam isu ni, pakat komen, bergaduh, bertengkar, kamu diam. Kamu ada solusi dan juga cara dan pendirian untuk selamatkan dia, kenapa kamu tak cakap? Allah senang. Saya bukan nak padam fitnah akan boleh padam. Kita hanya tuang ayat satu baldi kat api setengah gunung untuk apa? Untuk jawab dengan Allah, aku dah buat ya Allah. Macam nak kisah Nabi Ibrahim tu, nak selamatkan ada binatang yang nak selamatkan dia. Bukan boleh padam pun. Tapi nak tolong seorang Nabi Rasul, nak jawab dengan Allah SWT. Aku dah buat. Okey. Macam Nabi Nuh AS, dia zaman dia berlaku pelbagai cabaran pada dia. Itu takdir Allah pada Sayyidina Nuh. Tapi Nabi Nuh teruskan juga. Walaupun Nabi Nuh sampai mengatakan pada Allah, Rabbi, Allah SWT, inni da'autuhum, Allah SWT, Rabbi, Allah SWT, da'autuhum lailan wa nahara. Yang ayat tu. Fala maziduhum du'ai illa firara. Itu ayat Quran. Allah SWT. Wahai Tuhanku, aku ni dakwah pada kaum aku siang dan malam. Tetapi tidak bertambah kepada mereka ini illa firara, melainkan lari lagi. Lagi dakwah, lagi lari. Tapi berhenti tak? Tak berhenti. Seolah nak padam api tak boleh. Tapi buat saja. Kenapa ini tanggungjawab? Buat saja. Adapun nak memadamkan, maka kita Allah SWT. Buat saja. Nabi Nuh tak kata pula, ya Allah, tak usah buatlah Nuh sebab bukan jadi pun. Tak. Buat saja. Cuma itu pengaduan pada Allah SWT. Tapi tetap sampaikan. Wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin. Itu ayat Quran. Tidaklah ke atas Rasul, itu kewajipan Rasul, melainkan menyampaikan apa yang telah nyata. Apa yang nyata itu wahyu Allah SWT. Sampaikan saja. Kita pilih jalan di akhir zaman, sampaikan saja. Bukan nak padam fitnah. Orang kata ustaz cakap apa, tak boleh nak buat apa lah ni. Lah memang tak boleh nak buat apa.
Cakap ni bukan sebab nak buat apa-apa, sebab nak selamatkan diri saya dan nak selamatkan orang terdekat saya. Adapun orang awam seluruhnya tak dapat, sebab pandangan terlalu banyak zaman ni. Kita cakap macam ni, orang ni kata macam ni, cukup kita selamatkan keluarga kita, orang terdekat boleh percaya pada kita, sudah selesai. Kamu tak percaya pada aku, kamu tak suka komen aku, silakan. Memang zaman dia macam ni. Kalau 10 orang dengar kata-kata kita, seorang ikut cukup, alhamdulillah. Okay, cukup. Okay, Allah SWT. Hati-hati ulah isu besar, takut-takut nak pandangan orang supaya nampak kita ni besar. Hati-hati dekati orang besar, takut-takut kita nak dipandang besar. Kita kena ingat, kita dekati orang besar, kita buat, kadang kita cakap isu yang besar, bukan sebab nak besar, tapi nak pandangan Allah, nak ridha Allah, nak lepaskan tanggungjawab kita, kewajipan kita, dan nak semata-mata menasihat bainal muslimin, sama muslimin, untuk nasihat benda manfaat saja. Okay, ya? Tetapi bukan semua perlu kita nasihat. Ada benda yang tak boleh kita langsung cakap, ada juga. Ikut keadaan tertentu. Okay, ya? Ada yang kadang lagi kita nasihat lagi akan jadi teruk. Itu tak perlu lah. Tapi kalau yang macam ni, Allah SWT, untuk kita menyampaikan pendirian di akhir zaman, itu juga kalau Rasulullah, itu kena sampaikan. Itu hadis Nabi SAW. Okay, ya? Nabi kata macam Nabi SAW sebut dalam hadis, idza ra'aitum syuhan muta'an wa huwa muttaba'an wa dunya mu'tharatan wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khuwaisah nafsika. Dan dalam riwayat lain Nabi kata da'anka amral ammah, dan tinggalkan perkara yang umum. Apa yang masyarakat duk sibuk ni isu, tinggalkan kamu. Sibuk dengan diri dan juga khuaisah kumpulan kamu kecil-kecil, iaitu keluarga kamu ke apa semua. Allah SWT. Okay, ya. Zaman lah ni jangan duk ingat kita ni boleh berhimpun ramai-ramai, nak kita elokkan orang ramai-ramai. Tak. Zaman lah ni kena elokkan kecil-kecil saja. Itu kita mampu. Allah SWT. Kalau ramai macam tu nak elokkan semuanya ramai, akan ada problem. Atau akhir zaman Nabi kata apa? Diri kamu dan juga kelompok kamu yang kecil-kecil. Kamu ada murid, sama dengan murid kamu. Kamu ada keluarga, sama dengan keluarga kamu. Ada kawan-kawan, sama dengan kamu. Yang orang boleh percaya pada kita. Guru saya kata, orang boleh percaya pada kita. Ada isu akhir zaman kan, ada orang sengah kata, ustaz tak boleh sembang bab ni dengan orang lain lah. Ya, betul ya cara kamu. Jangan kamu nak sebar di Facebook kamu sampai bergaduh dengan orang, jangan. Ada orang nak pertahankan apa dia faham tentang akhir zaman, dia buat dalam Facebook. Hantam dia. Dia kata, hampa semua tak faham. Itulah hampa semua dah ikut Dajjal. Dah rosak pemikiran hampa. Tengok aku ni, dah nampak benda ni. Kamu kongsi dengan orang yang percaya kamu, sudah selesai. Tapi nasihat bainal muslimin, nasihat orang kesabaran, nasihat orang elakkan fitnah, itu boleh. Tapi satu isu yang kita nak pertahankan benda tu, kajian kita tu, jangan sampai kita memaki orang, mengatakan orang tak boleh nak faham, kita faham. Tak payah. Kongsi dengan orang yang ahli saja. Kongsi dengan orang yang boleh faham, selesai. Secara umum, kalau kita nak cakap secara umum, yang maksudnya dia lebih kepada boleh diterima daripada yang tak boleh diterima. Maksud jangan terlampau lawan arus, jangan. Kecuali hak lawan arus tu hak agama betul-betul, hukum, silakan. Tapi sekadar kajian kita tentang akhir zaman, tentang pandangan kita tentang percaturan pada waktu ini, cukup kita abang sebagai pandangan, sudah selesai. Jangan nak semua orang ikut kita, tak boleh. Tetapi yang kita pastikan kena ikut, kena selamat betul-betul siapa? Diri kita, orang terdekat, orang yang boleh faham, percaya, sudah. Itu saja. Akhir zaman. Jangan komen lebih-lebih, bergaduh lebih-lebih. Kadang-kadang kita orang keluar gambar tu kita pertahankan kadang. Tapi hak agama memang kena komen, kena pertahankanlah hak agama ni. Di masjid, kaum muslimin dihina, ditindas, dizalimi. Allah SWT. Macam masjid dibuat tempat vaksin, pergi vaksin dalam masjid, orang kafir pun masuk. Tak maaf sebut, tak betul auratnya, tidak dihormati masjid. Yang ni kena cakap. Ni kena pakai komen tapi dengan adab. Komen apa? Tak boleh buat macam ni, tak boleh macam ni. Tak boleh ke ada tempat lain, dewan ke apa semua. Waktu jadi jawab pula oleh pihak tertentu, mengatakan apa? Masjid lah bagus sebab ni kami pernah vaksin dapat dijaga apa sampai sejuk. Maksud lebih daripada pertengkaran, tinggalkan tu. Janganlah, cukup takat tu saja. Yang penting aku dah cakap, jangan buat elakkan tempat ni. Kehormatan masjid perlu dijaga, wajib. Sudah. Itu saja. Mai pihak pula nak hentam kita, tinggalkan tepi. Stop komen. Takat tu saja. Itu saja akhir zaman, macam tu saja. Kadang-kadang kita ni komen dalam satu page, dalam satu ni, ustaz tu buat keluar dalam page dia, kenapa buat macam ni, negara kita dah buat macam ni, satu kemungkaran ni, satu pencanggahan dengan syariat, tak ikut agama yang sebenar, contoh.
Kita mengkomen, kita kata alhamdulillah Allah, terima kasih Ustaz kerana kefahaman sebenar kepada kami. Betul-betul Ustaz kita komen betul-betul. Tengok ada orang masuk lain komen kita kat komen contoh. Dia kata bang, betul lah bang, kau tahu tak Ustaz ni bukan faham pun. Dia ni apa semua, Ustaz ni dia tak mau ikut majoriti lah apa semua. Padahal benda tu jelas agama dihina, masjid dihina. Contoh, jangan kita jawab dengan orang ni. Tinggalkan dia, yang penting kita dah sokong benda yang jelas, betul-betul benar dan betul-betul dengan hukum. Selesai. Kamu nak kata aku tak betul, kamu nak kata aku ni tak faham, nak ikut kamu. Aku tak akan balas komen kamu. Aku hanya komen kebaikan. Aku hanya komen untuk sokong kebaikan dan aku komen untuk cegah kemungkaran. Bukan untuk berdebat dengan kamu, tak pertahankan kemungkaran, tak pertahankan kebaikan, tidak. Sampaikan, bukan nak pertahankan diriku, tidak. Itu akhir zaman. Allah SWT. Hidup macam tu. Kita akan tenang. Ni bila orang komen kita, kita nak komen orang. Akhirnya fikir apa lagi komen. Akhirnya KO. Men tak ada. KO. Men lah. KO men. Nama pun media sosial. Sosial lah. Jaga-jaga. Tak maaf sebut. Senang. Hati-hati. Nama pun media sosial lah. Sial tu apa sial? Minta maaf sebut. Tak elok. Tapi kita jangan jadikan media kita media sosial. Jadikan media kita sosial itu adalah yang baik. Jangan jadi sial. Yang sialkan dia. Allah senang. Kalau buang L tu pun problem lagi. Media sosial. Sialnya. Sia-sia saja. Buang lagi. Sosi. Lagi teruk. Allah senang lagi ya. Okey. Jadi Allah senang amat. Media sosial. Jadi jadikan media sosial bukan tempat yang menyebabkan penyesalan, dosa, kekotoran jiwa, ketinggian nafsu pada kita, tidak ada. Tapi untuk hanya mempertahankan kebaikan, cegah kemungkaran yang sekali kita mampu, sebarkan nasihat bainal muslimin, tutup pintu fitnah, itu saja. Redakan keadaan pergaduhan kaum muslimin, itu saja. Itu saja. Tapi siapa yang nak lebih hati-hati, tinggalkan terus. Selesai. Dia tinggalkan terus. Orang kata kau ni tak up to date lah. Kata ikut suka aku lah. Ikut suka aku lah. Aku kalau ambil tahu sangat isu pun aku pun pening. Aku pun tak tahu mana yang betul, tapi aku tak ambil tahu. Jangan kita duk hentam orang yang tak ambil tahu isu semasa. Sebab isu semasa kata Al-Habib Bakal Al-Adni, kebanyakan isu semasa dimainkan oleh syaitan untuk ghalikkan kita dengan benda yang lebih besar untuk kita laksanakan untuk umat Islam. Sibuk dia baca pasal isu-isu orang. Kitab Fardhu Ain tak baca, tak ngaji. Itu tipuan dari syaitan. Fardhu Ain tak lepas lagi. Tapi isu orang baca. Tengok kaji. Ush, ni apa ni? Oh, ini kajian ni aku nak baca kajian orang. Aku nak baca kajian orang. Tentang orang, bukan tentang Allah. Bukan tentang agama, tentang orang. Ruginya hidup sibuk dengan orang, bukan sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Oh, kalau tentang Allah, mengaji tentang sifat-sifat Allah, mengaji tentang ibadat pada Allah, akhirat, tentang adab kita dengan Allah. Yang ni dia kata, yang ni tak apa dah nak ngaji dah, kata dia. Padahal tak faham semua lagi. Tak betul-betul tahqiq lagi, tak betul amal lagi. Boleh ambil tahu isu semasa, tapi jangan sampai tinggal kewajipan. Tapi kalau kita ambil tahu isu semasa sampai tinggal kewajipan, itu tipu dari syaitan, dimainkan oleh syaitan. Dan juga tanda-tanda isu semasa dimainkan oleh syaitan, dia membawa pada perpecahan umat dan juga kita memaki hamun sama kaum muslimin. Memfitnah sama kaum muslimin, yang tu dibawa oleh syaitan. Tapi kita sama-sama pertahankan agama, sama-sama kita bercakap ni agama kita dihina, ni masjid tak boleh dibuatkan macam ni. Itu tak dimainkan oleh syaitan. Itu adalah mempertahankan kebenaran dan juga agama Allah SWT. Kita kata dua orang bergaduh peribadi, tinggalkan, syaitan main tu isu tu. Okay, ahli politik bergaduh sama mereka, ambil tahu apa fikir mereka. Fikir mereka. Contoh ahli politik. Ni dia kata ni tak setuju dengan ni tak setuju dengan ni. Ni perancangan dia ni, jatuhkan ni, perancangan ni, naikkan ni. Biarlah kat dia naik, siapa nak naik pun. Yang penting kamu tahu tanggungjawab siapa kamu nak pilih, siapa kamu nak undi. Kamu tahu cukup kamu tahu yang tu. Cukup kamu tahu apa ideologi parti ni. Sama dah dengan apa yang diajar oleh Allah dan Rasulnya. Kalau mereka letak agama di belakang, jangan pilihlah. Tapi untuk kamu ambil tahu peduli dengan tokoh-tokoh politik yang bermain isu, tinggalkan. Allah SWT. Kerana setiap isu yang berlaku pada hari ini, kata Al-Habib Bakal Al-Adni, kebanyakan tak menguntungkan umat Islam. Kenapa kita ambil peduli? Tak menguntungkan umat Islam, bahkan merugikan pula umat Islam. Percaturan isu-isu hanyalah untuk mengalihkan kita isu yang lebih besar. Percaturan isu-isu yang ada pada hari ini, kebanyakan isu-isu itu untuk mengalihkan kita dengan
perkara yang lebih penting untuk diri kita. Apa ramai orang lah ni ambil tahu tentang isu-isu dalam media sosial. Sosial ke sosial? Apalah apa pun dia sosial. Allah sana. Apa orang ambil isu lah ni, tapi anak dia duk tengok game tiap hari. Anak dia main judi, game judi, dan anak dia tengok TV macam-macam, orang menari dan sebagainya, tak ambil peduli. Isterinya tak bangun untuk melaksanakan perintah Allah, tak peduli. Diri dia sendiri tak peduli. Oh, kalau isu orang, isu yang ada, oh Masya Allah kena baca ini. Syaitan mainkan kamu. Rumah kamu tak ada sunnah Nabi Muhammad. Rumah kamu tak ada bangun awal subuh. Rumah kamu tidak ada ketenangan, rahmah, ibadat, majlis ilmu. Rumah kamu tak ada kebaikan, tak ada hidup suasana ibadah. Kamu tak peduli kan tu? Tentang orang peduli. Itu syaitan mainkan isu. Jadi kita lupa untuk hidupkan rumah kita dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan itu. Peduli agama, peduli anak kita apa game dia main. Adakah judi kah game tu. Dan peduli anak kita dia tengok apa di TV. Filem-filem apa, merosakkan dia ke apakah. Tak peduli kan tu. Okey ya. Alhamdulillah min zalik. Syaitan main. Kadang-kadang isteri dia keluar dengan siapa tak peduli. Anak perempuan dia keluar dengan siapa tak peduli. Anak-anak dia kawan dengan siapa tak peduli. Yang penting aku ni lawan hantam isu-isu yang aku tak puas hati, yang aku nak sokong. Dah, apa ni? Sunnah Nabi berapa kamu amalkan? Di rumah kamu apa sunnah Nabi telah hidupkan? Anak kamu masuk tandas kaki kiri ke kanan? Kamu pernah tengok tak? Tengok orang saja. Isu yang tak jelas betul tak betul kamu ulas banyak-banyak. Tapi anak kamu masuk tandas tu, jelas sunnah Nabi. Kaki kiri, keluar kaki kanan. Peduli tak benda yang jelas tu? Benda menguntungkan anak kamu, meningkatkan iman dia, menyebabkan anak kita cinta Allah dan Rasulnya, menyebabkan anak kita nanti selamat di akhirat, dekat dengan Nabi, bangkit dengan Nabi, syafaat Nabi. Peduli tak tu? Kadang anak-anak dia masuk kaki kiri kanan, dia tak peduli. Tak tengok pun. Sejak kecil anak kita kena peduli benda ni semua. Yang besar lebih-lebih lagi. Tengok anak kita masuk, tengok dia masuk kaki mana. Kiri kanan kita kata, abang, adik, tak boleh masuk kiri kanan. Sunnah Nabi masuk kiri. Ikuti Nabi, jangan ikuti syaitan. Allah sunnah Muhammad. Dia pun masuk kiri. Kita tengok pula anak-anak kita waktu makan baca bismillah tak? Lepas makan baca alhamdulillah tak? Kenapa tak beli benda ni semua? Anak kita minum tangan kanan ke tangan kiri? Kenapa tak tengok semua ni? Allah sunnah. Isteri kita pagi-pagi baca Quran tak? Selawat pada Nabi Muhammad tak? Isteri kita mengaji tak yang fardu ain? Allah. Tengoklah benda ni semua, tengok. Anak-anak kita tidur cara sunnah Nabi Muhammad tak? Bangun cara sunnah tak? Tidur anak kita baca kursi 3 qul apa semua tak? Yang Rasulullah ajak. So, selamat mereka daripada fitnah akhir zaman, selamat mereka daripada dajjal, selamat mereka daripada syaitan, iblis, sihir, santau dan sebagainya yang ada lah ni. Duli dah semua ni. Duli orang. Oi, aku ni show ni kot. Diri kamu macam mana? Anak kamu macam mana? Isteri kamu macam mana? Allah senang. Okay, macam mana? Bila mai hari yang agung, macam mana rumah kita? Awliya salihin, kata Tarim, ulama-ulama di sana, bila main apa dia panggil waktu yang agung, rumah mereka jadi agung. Bila main waktu tu mulia, contoh awal 10 Zulhijjah ke, Maulidur Rasul ke, bulan Maulid Rasul, Rabiul Awal ke, rumah dia tu macam hari raya. Penuh dengan selawat, ibadat, baca sirah dan sebagainya. Hidup ke rumah. Kita Rabiul Awal ke, 11 Zulhijjah ke, rumah kita TV tu. Anak kita main game tu lah. Anak kita tidak ikut sunnah, tak ikut sunnah lah. Isteri kita tak ikut sunnah, tak ikut sunnah lah. Masing-masing. Peduli masing-masing. Dengan nak peduli hal orang, media sosial, media sosial. Alhamdulillah min dzalik. Okey. Maaf sebut. Okey. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Okey ya. Jangan peduli ya. Oh, dalam ni pertahankan sangat hukum. Tak boleh, kita nak pertahankan kebaikan ni, kewajipan kita. Anak dia tak bangun subuh, dia tak kata wajib pula bangun subuh. Anak dia keluar rumah tak tutup aurat dengan sempurna, tak kata pula, oh ini wajib. Tak ada. Oh, kalau ini wajib kita pertahankan kebenaran ini, isu besar. Oh. Kamu, anak kamu keluar tak tutup aurat dengan sempurna, isu besar tu. Kamu akan lihat ke neraka. Allah SWT. Anak dia pakai tudung, tapi pakai t-shirt nampak ni. Nampak kan pinggang nampak. Pakai pula seluar nampak paha. Anak perempuan. Tak boleh. Tak tutup aurat dengan sempurna. Allah SWT. Alhamdulillah min dzalik. Tengoklah rumah-rumah kita, tengoklah diri kita akhir zaman, diri anak-anak, diri keluarga, diri anak murid, diri kawan-kawan. Banyakkan macam tu. Bukan nak seramai tu kita nak. Jangan. Okey ya. Kalau seramai tu lebih pada kongsi ilmu, share benda menenangkan, benda menyatukan, benda yang tak panas. Macam tu
Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana keadaan dan hati kita di akhir zaman. Pentingnya ilmu, pentingnya panduan, pentingnya hadis-hadis Nabi berkenaan dengan akhir zaman untuk kita dapat panduan untuk hidup di akhir zaman. Penting sangat-sangat. Di samping ilmu fardu ain yang untuk membersihkan jiwa kita, mantapkan iman akidah kita. Ilmu akhir zaman untuk pendirian, untuk tahu pendirian nak buat macam mana kalau ni. Buat macam mana ni? Dalam tauhid tak diajak, dalam fiqh tak diajak, dalam tasawuf tak diajak. Dalam hadis ada akhir zaman yang diajak. Dia panggil alamat-alamat as-saah. Itu Nabi ajak. Akhir zaman akan berlaku ni, macam kamu macam mana nak buat? Akhir zaman akan berlaku, kamu nak buat macam mana? Tasawuf lebih kepada pembersihan jiwa kita, syahadahkan Allah, akhlak kita, zikrullah kita, apa semua. Siddiq kita dengan Allah. Tauhid lebih nak namatkan akidah kita. Ilmu fiqh untuk sempurnakan ibadat kita. Tahu halal dan haram apa semua, sah batal semua. Ilmu akhir zaman ni untuk tahu pendirian. Macam mana? Karena ahli tasawuf dah tapi terjatuh juga. Terjatuh dalam fitnah maksudnya. Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Satu mengajilah semua ilmu-ilmu ni. Okey ya, semua wajib semua mengaji. Bukan dia kata cukup 3 ni kita ngaji tak apa selamat dah. Dah 4 kena mengaji. Okey ya. Na'udzubillah min dzalik. Okey ya. Tambah-tambah di akhir zaman kita tak tahu benda betul dan benda salah. Ya, memang kita akan selamat kalau kita siddiq dengan Allah, hati kita bersih, kita akan selamat. Tetapi kadang-kadang Allah SWT Muhammad dalam selamat-selamat tu Allah SWT kita ada sikit terhanyut sikit dengan fitnah, tak mau. Ya. Panduan Nabi dah ada. Hadis-hadis dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Ya. Alhamdulillah dari Allah SWT. Tapi bagi orang di akhir zaman ini yang ada ilmu fardu ain memang memadai dah. Lebih baik lagi lah pada orang yang hanya ada ilmu akhir zaman, tahu tentang akhir zaman tapi tak ada ilmu fardu ain. Hak ada ilmu fardu ain tu lebih baik. Tetap lebih baik. Cuma yang terbaik, sangat terbaik, 4 ilmu ngaji. Fiqh, tauhid, tasawuf, tu ilmu akhir zaman, fitnah akhir zaman. Dan mengaji pula ikut kaedah yang betul yang diajar oleh ahli-ahli. Dia bukan hanya cerita Dajjal, cerita Imam Mahdi. Jadi kita tak mahu itu. Bukan kita tak mahu tahu tentang Imam Mahdi dan Dajjal. Sebab ilmu akhirnya bukan cerita sono apa akan berlaku, tidak. Allah SWT. Dia adalah satu kaedah yang perlu kita mengaji. Allah SWT. Dia ada disiplin dia. Senangnya kita ikuti dan mengaji dengan ahli dia. Seperti mana Al-Habib bakal ada ni. Tusun dalam kitab-kitab dia. Kan setakat dia cerita tentang fitnah, apa yang akan berlaku. Bahkan dia cerita pula bagaimana nak hadapi zaman ni, bagaimana nak hadapi perkara ni. Semua panduan Nabi SAW. Dan dia akan bicara pula punca-punca berlaku sesuatu. Macam kita nak hilangkan contoh punca lah ni apa yang berlaku dalam hidup kita, fitnah jadi itu ni. Punca dia apa? Selesaikan punca tu. Macam tu. Adapun sampai nak tahu Mahdi ni turun di mana, sampai dia tarikh berapa, itu tak dibincangkan. Kerana yang besar adalah kita sama yang kita ada fitnah yang ada depan mata kita lah ni. Imam Mahdi, zaman Imam Mahdi. Dajjal, zaman Dajjal. Allah SWT. Okey ya. Penting samakan kita fitnah yang ada lah ni tu. Dajjal, zaman dia mungkin kita tak sempat. Tapi fitnah yang ada depan mata kita sempat. Ni kena jaga dulu. Okey, na'udzubillah min dzalik. Ya, ahli dia. Dan berkenaan dengan akhir zaman yang kita tanya ahli tauhid, setiap guru ada ahli dia. Ada orang tentang akhir zaman ni, dia tanya tentang guru yang bukan ahli dia. Dia jawab lain sikit. Kalau tauhid tanya ulama-ulama ahli tauhid. Kalau tasawuf tanya ahli dia. Fiqh tanya ahli dia. Kalau akhir zaman tanya ulama yang alim dalam ilmu berkenaan dengan mengkaji hadis-hadis akhir zaman. Baru betul, baru tepat. Karena fasalu al-dzikri in kuntum la ta'lamun. Kadang berlaku perselisihan di antara ulama-ulama yang mengkaji akhir zaman dengan ulama-ulama, contoh ulama yang pandai tauhid, pandai akidah, pandai dipanggil fiqh. Kenapa berlaku percanggahan dua ni? Kenapa? Karena orang awam bertanya bukan pada ahli dia yang betul-betul. Orang kalau pandai fiqh tak semesti dia pandai ilmu akhir zaman. Tetapi orang pandai ilmu akhir zaman wajib dia mengetahui fiqh, wajib mengetahui tasawuf, wajib mengaji akidah, wajib. Tapi kalau dia tahu ilmu akhir zaman, fiqhnya tak tahu, tak boleh jadi panduan kan juga. Panduan tak boleh. Okey ya, macam tu. Jadi tanya pada ahli dia. Okey. Allah SWT. Dan kita pun kalau kita bukan ahli tak payah bicara lah.
Dia tentang nak tanya Rasulullah SAW fiqh boleh saya. Sebab ada akhir zaman saya kurang baca sikit. Saya pun tak ngaji kaedah-kaedah dia. Tak ngaji. Disiplin dia tak ngaji. Macam mana nak memahami akhir zaman tu macam mana? Tanyalah ahli dia. Kalau fiqh boleh tanya soalan. Kita pun kena ada adab dan kita kena ada amanah. Macam tu. Allah senang. Ni fitnah. Fitnah yang berlaku tu pun fitnah juga. Tu pun fitnah jadi celaru tu. Akhirnya orang awam pening. Siapa yang betul? Macam tu. Dan kadang kita yang salah juga. Kita tanya bukan pada ahli dia. Bukan sebenar. Dan yang salah juga pada pihak yang menjawab. Kerana dia bukan ahli dalam bidang tu. Dia hanya jawab melalui pandangan dia. Bukan pandangan ilmu fitan. Ilmu tentang fitnah dan juga ilmu alamat-alamat sa'ah. Pandangan kacamata dia bukan kacamata ilmu fitan. Ilmu alamatus sa'ah. Tentang tahawulat dan sebagainya tidak. Celaru. Okay. Macam kita lah kalau kita tak pandai tauhid, kita orang tanya tentang ilmu tauhid, kita jawab melalui pandangan kita tentang tauhid. Kita anggap asal macam ni kot ilmu tauhid ni. Tengok lain. Boleh. Fiqh sama juga. Kan macam ni kot hukum dia, takkan dia jadi macam ni kot mesti haram no, mesti takkan halal kot. Mesti takkan makruh mesti haram. Kita anggap saja. Akhirnya kita haram lah. Cek fuqaha kata makruh, rupanya bukan haram. Salah dah. Ilmu akhir zaman hati-hati juga nak ulas. Kalau kita tak ngaji, disiplinnya kaedah dan sebagainya, tak duduk dengan ahli dia mengaji, orang tanya kita tentang isu akhir zaman, ustaz kalau kita nak buat macam mana di akhir zaman ni kalau macam ni? Kita perlu dah ambil tahu benda ni. Tak maaf saya tak tahu nak buat macam mana sebab saya orang tak ngaji tentang tu. Saya tak gaji habis lagi. Saya tak duduk dengan ahli dia. Maksudnya fiqh tak apa? Nak tentang tauhid tak apa? Tasawuf tak apa? Amanah. Kecuali kita tahu, kita memang dah talaqi, dah ambil daripada ahli-ahli dia, jawab yang kita tahu saja. Yang kita belum tahu, tak payah jawab lah. Saya ada sikit lah ngaji dulu. Ni macam ni, Nabi dah sebut. Akhir zaman akan berlaku ini, kamu kena jadi macam ni. Akhir zaman kali ni, kamu kena jadi ni. Allah senang. Allah alam macam tu. Kita tidak merendahkan mana-mana ulama', mana-mana orang alim, tetapi setiap orang alim tu ada bidang dia. Itu kesimpulan. Setiap orang alim tu ada bidang dia dan tanyalah orang itu mengikut bidang dia. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Okay. Sahabat semua mengaji Quran. Sahabat Nabi semua sallallahu alaihi wasallam semua mengaji tentang ilmu dengan Rasulullah. Tapi ni yang nak ditanya tak sampai 20 orang. Nak dirujuk hukum itu dan ini. Bahkan ada sahabat-sahabat Nabi yang dia ada ilmu yang tak ada pula pada sahabat yang lain. Dia ada pengetahuan yang tak ada pada yang lain. Contoh Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, Nabi simpan nama senarai munafik pada dia. Siapa nak tahu senarai munafik, kena pergi jumpa dia. Tanya, aku ada tahu senarai munafik nama aku dalam senarai tak? Tak ada, okey. Bukan tanya pada yang bukan ahli dia. Allah senang amat. Contoh Allah senang amat. Dan sahabah Nabi SAW pula ada ilmu yang dia zahirkan, ada ilmu yang tidak zahirkan. Ada ilmu dia cerita, ada ilmu dia tutup. Kerana kalau dibuka orang akan penggal pada dia. Orang kata dia kafir dan sebagainya. Maksud keahlian tu masing-masing. Jangan kita bukan ahli kita cakap. Tengok lain. Kata saya tak tahu sudah. Bahkan kata ulama wallahu alam tu nisful ilmi. Kata wallahu alam tu dah nisful ilmi, setengah daripada ilmu. Ilmu bukan kita jahil. Kalau kita Allah bukan kita jahil, tu kita orang alim lah tu. Kenapa? Kalau kita tahu kita ini tidak tahu, itu maksud kita tahu. Alim. Tapi kalau kita tak perasan, kita tak tahu, kata kita tak tahu, kita buat pala tahu, buat tahu-tahu, bukan kita tahu, tak alim tu. Okey, Allah senang. Kita tahu, kata kita tak tahu, itulah tahu. Tahu tak tahu, tahu. Ini dia tak tahu, kata dia tak tahu, dan dia rasa dia tahu, itulah tak tahu. Hati-hati. Allah senang. Sudah cukup lah lewat dah ni. Jadi faedah berfikir ni adalah penuh hati dengan rasa.